energi dah ada dah. Aura tu dah datang dah. Yang pasti kepada anda yang berada di rumah 1 jam kita akan bersama. Isu hari ini sangat-sangat panas. Heboh. Memang panas sangat sampai aku pun tak tahu apa isu dia, Kak. Okey. Akak pun kurang pasti. Tapi akak tahu memang heboh. Okey, kita tengok VT. Oh, VT? Ada VT lah. Memang heboh lah. Jom. Masa setahun setengah drama dengan tele, total 11 filem, 1 perubahan atau penambahbaikan lakonan saya tidak berlandaskan kepada komen-komen di social media. Orang yang bercakap ni kita tengok siapa. Orang-orang yang sebenarnya tidak tahu menilai sebuah karya dan lakonan. Tapi pada saya tak indahkan pun. Alhamdulillah setakat ni yang saya telah bekerja, orang cakap saya punya lakonan tu bertambah baik. Lakonan ni adalah teknik. Dengan tidak memahami teknik, lakonan tidak akan jadi sempurna. Mengajar itu bukan semestinya kita kena masuk kelas lakonan. Pembelajaran tu bermula daripada kita diri sendiri, bukan daripada orang lain. Pelakon sendiri tak boleh mengharap pada orang lain untuk bantu dia jadi lebih baik. Pada saya sebenarnya bakat tu lebih penting daripada rupa. Bila saya masuk lakonan, apabila saya buat sesuatu, saya akan buat yang terbaik. Saya tolak tepi rupa. Saya tak nak jadi seorang pelakon ada rupa je tapi tak boleh berlakon. Pendatang baru dalam industri kita sebenarnya adalah bagus sebab dia dapat meriahkan lagi industri kita. Choices pun banyak, rupa yang pelbagai, bakat-bakat yang berbeza. Industri kita orang kata lebih colourful. Semua dah tahu kan apa kita punya topik hari ni? Ya. Lakonan yang laku tapi kayu. Alah, kau cakap je lah. Memang terbatuk. Diorang kayu tapi diorang laku. Itu topik kita. So yang datang ni? Oh, hebat. Yang pertama saya mesti kita kena kasih hormat kepada hormat. seniwati legenda Malaysia, Fauzia Nawi. Yes. Oh, dapat dia punya pusing. Slow-mo. Macam automatik je kursi. I rasa macam I buat program voice. The voice gitu. Tengok orang lama. Bila kita introduce. Bahasa kerusi tau. Selalu bahasa tubuh. Bahasa kerusi. Kita dapat cerita. Kerusi ni tak pernah bergerak sendiri. Hari ni dia bergerak sendiri. Hari ni bergerak sendiri. Dahsyat. Kita juga ada pengarah. Pengarah ni yang katanya memang terkenal lah sekarang. Sangat-sangat popular. Betul. Okey, tepukan buat Nizam Zakaria. Come on Nizam. Yes. Okey, kita ada lagi pengarah. Alright. Yang meningkat naik namanya berlakon mengarahkan ramai pelakon-pelakon hebat di Malaysia. Tapi dia tak pernah mengarah I hebat apa? Itu akak kena tanya dia. Itu akak kena tanya dia. So berikan tepukan untuk Syarul Izzat. Wow. Okay. Alright Syarul. Yang tengah biarkan dulu. Kita duduk borak-borak, jangan kasih dia pusing dulu. Okey. Seterusnya. Seterusnya dia berlakon lama dah. Cuma 2-3 tahun ke belakang ni. Ramai followers. Ramai sangat saya followers. Saya pernah kritik dia, follower dia marah kat dia. Ya kak? Akak okey? Akak okey dengan dia, akak okey dengan dia. Dia okey? Dia okey. Kita bersama dengan Siti Aliza. Yes. Okey kak, kita duduk terus kak. Okey. Yang tengah tak apalah tayar. Tak apalah nanti kita torture dia lah. Pandai-pandai lah dia pusing nanti. Okey, nanti kita torture dia budak ni Okey, kita ada soalan untuk Syarul Izzat teruslah. I just throw the question, okey. Bagi. You lihat sekarang ramai sangat pelakon di dalam industri kita ni yang tumbuh macam apa orang cendawan. Mushroom soup. Is it? You call cendawan mushroom in English? Yes. Alright, okay. So, susah sangat kan nak cari bakat baru yang macam, yelah macam hebat, macam Seniwati Fauzia Nawi. Macam Fauzia Ahmad Daud lah. Kita nama-nama Fauzia ni memang hebat. Okay. Jadi, ni, so answer my question. Susah ke sekarang ni? Susah. Susah? Tapi pelakon ramai kan? Pelakon ramai, memang ada pelakon ramai tapi nak cari bakat pelakon yang ada individualistik memang susah. Oh, tapi macam yang bakat baru ni macam mana? Pusing ni. Kau alamak gitu kau. Pusing dek. Pusing dek. Bakat baru ni macam mana? Ni bakat baru kan? Kau baru Berapa tahun dah berlakon? Setahun. Kak Uji baru Tak apa. Okey. Izzat belum habis story lagi. Okey. So susah nak cari bakat baru yang bukan bersekat berkualiti saja tapi yang mempunyai identiti. Susah kita nak cari pelakon pelapis ni. Kita lebih ingat pelakon-pelakon lama sebenarnya daripada pelakon baru sebab pelakon baru terlalu banyak. Lepas tu problem kami dalam industri ni ialah nak cari pelakon yang ada personality, yang ada aura tu susah. Okey Zat, tapi tanggungjawab siapa sebenarnya untuk mempolish pelakon ni sampai jadi dia bagus? Okey, tanggungjawab semua daripada stesen TV, daripada pengarah, pelakon tu sendiri. Tapi tanggungjawab pertama adalah pelakon tu sendirilah. Sebab kadang-kadang problem kami bila pelakon datang ke set dalam keadaan tak bersedia.
kami pun tak tahu apa benda yang dia ada. Okey. Sebab pelakon semua nak kata cantik, semua cantik. Semua ada package, tapi tak tahu macam mana kita orang nak tahu, sebab kalau dia sendiri pun tak ada menampilkan, kita tak nampak apa benda, sebab terlalu ramai sangat pelakon dalam industri ni, masuk keluar terlalu ramai. Okey, dia lalu red carpet, lepas tu dia off frame. Hilang. Sampai bila dia. Kadang-kadang problem dia popular satu drama aje dia popular. Yang 7 malam tu lah, 26 episod tu. Lepas tu habis. Habis lah. Habis 26 episod orang lupa lah. Okey, itu kita nak tanya kepada Siniwati Fauzianawi ni. Okey, Mama memang ibarat permata dalam industri ni. Okey? Pernah mengeluarkan statement mengenai pelakon-pelakon kayu. So, can you please kupaskan that statement? Sila, Mama, Mama, aku ingin pulang. Saya bukan tulis je lah kan. Apa saya rasa, saya manusia yang begitu. Saya, of course, kita berlakon kita, orang tak boleh ajar kita. Tetapi bila kita pergi kelas, kita akan kita punya acting coach kita punya cikgu yang mengajar kita tu akan membuka ruang-ruang yang kita tak dapat lihat. Buka minda pun kan, Mama? Minda. Sebab apa? Lakonan kita tak boleh ajar. Tetapi kita akan memaksa pelakon itu untuk berfikir. Yes. Kan? Masalahnya sekarang bila jadi kaku tu kenapa jadi kayu kan? Saya pun macam kenapa macam Izzat kata? Yes, kadang-kadang problem kami ialah kadang-kadang saya paling pantang dan saya boleh naik hantu kalau kat set. Bila pelakon baru saya tu, abang, pandai-pandai abang lah buat macam ni gitu. Sekolah, Dik. Ini bukan sekolah. Abang buat bisnes, Dik. Satu hari kena jelasin. Abang tak ada masa nak coach-coach kau tau. Betul. Masuk je set, tak ada siapa nak ajar awak lagi. Masuk set, awak punya tugas sebagai seorang pelakon memberi pilihan-pilihan. Tugas pengarah, kita kontrol, kita keluarkan boleh. Keluarkan boleh. Tapi bukan kerja kita macam nak mengajar pula. Nak mengajar, nak kontrol nervous. Memang belajar. Okey, ni Nizam nak tanya. Okey, pelakon yang popular macam Kak Oji cakap seminggu sebulan tu kan. Selepas satu cerita, next cerita dah tak ada. Kenapa boleh jadi macam tu? Padahal cerita yang dia berlakon tu popular. Saya rasa antara sebab-sebabnya dia tak boleh berlakon. Satu, kadang-kadang yang bagi saya lah tak ada disiplin. Sebab apa, dalam satu hari kadang-kadang kita ada macam 15 scene nak kena buat, sampai 20 scene pun ada. 15 scene sikit yang? 20 scene. 20 scene nak buat. Jadi kalau pelakon tu tak ada disiplin, lepas tu datang lambat, dia akan kacau kita punya schedule. Pelakon baru ni, saya tak tahu, minta maaf lain saya benar, abang dah masak tengok pakai pelakon baru ni. Dia datang set, dia fikir aku nak glamour, aku nak cantik. Setiap kali masuk set, dia akan pusing-pusing rambut dia banyak kali. Dia bukan fikir line saya apa tau. Dia tak pernah jumpa saya. Macam mana saya, bang, kenapa dia cakap apa motivasi watak nak cakap macam ni? Tak ada. Tak ada nak belajar langsung tentang watak. Dia sebiji macam muka kakak tua. Yes. Dia hafal kita betul. Dik, abang kalau lah abang di Zat, memang ramai. Hari-hari saya sebab tu kadang-kadang peninglah kepala macam tu. Pening. Saya kadang-kadang kalau kat Facebook tu orang, bang saya ingin nak berlakon bawah harabang. Kenapa? Sebab abang banyak kilang, aku cakap. Okey. Aku kilang aku ni dulu saya rajin. Rajin macam adik aku macam ni, tapi lama Penat lah. Penat bu. Hantu. Saya Alright, sebelum you naik hantu, kita tonton playback ni dulu Ini komen orang Ni tentang komen daripada netizen. pelakon kayu katanya. Baru-baru ni saya ada tengok satu drama, tajuk dia Sayangku Kapten Mukrin. Hero dia Raja Afiq. Lakon macam kaku sikit lah. Dia punya penyampaian tu saya tak rasa. Dalam industri kita ni, kita ikut trend. Bila seorang famous, dia je berlakon. Macam tak ada orang lain dah kat Malaysia ni. Director ni perlu main peranan penting lah. Siapa yang layak, siapa yang boleh bawa satu watak ni. Pesanan saya untuk pelakon-pelakon baru ni, anda semua kena ambil inisiatif sendiri. Ambil kelas lakonan. Jumpa artis-artis otai, minta pendapat diorang untuk mantapkan lagi lakonan masing-masing seorang pelakon. Kita sendiri tahu apa kelemahan kita, kena perbaiki supaya orang di luar sana tak kata buruk terhadap kita. Sebagai penonton kena hargai jugalah. Kita harus bagi peluang kat artis-artis yang baru ni untuk dorang membina landasan yang lebih kukuh lah dalam industri negara kita. Artis-artis yang meletup sekarang pun dulu dorang rasa juga benda-benda macam ni. Kalau tak diberi peluang, dorang tak jadi somebody dalam industri. So we gonna ask Nizam Zakaria, what have you got to say tentang kritikan netizen itu mengenai pelakon-pelakon kayu ni? Okey, dia kata kita mesti beri peluang kepada pelakon-pelakon baru. Tapi macam saya setujulah pendapat ibu tadi. Pelakon-pelakon ni perlu ada ilmu. Dia perlu pergi sekolah. Dia perlu pergi sekolah drama dan sebagainya. Sebab apa, kalau kita tengok di US atau UK, kalau kita tengok pelakon-pelakon dia, semuanya ada diorang ada ilmu. Diorang belajar di beberapa universiti terkemuka, belajar drama, dan bila ada classical training tu, kita dapat rasa tahu. Bila kita arahkan, kita tahu. Dia tahu teknik dia tahu mana bahagian yang perlu ada jiwa, mana timing dia, semua dia tahu. Jadi kalau ada macam pelakon baru,
saya boleh naik hantu lah macam Izzat kata kan. Kalau dia cakap nanti bila saya datang set nanti saya boleh belajar lah. Saya pengarah, saya bukan drama coach. Saya tak tahu. Saya pengarah dan saya tak ada masa dia. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa nak jadi lecturer. Kadang-kadang saya tak kisah kalau macam datang tu naif, tapi yang sakit hati ni dia datang, kita ni boleh rasa baca pergerakan manusia ni. Kau datang sebab kau nak glamour je kan? Lepas tu dia serah pada kita bulat-bulat, cantikkan dia. Itu saya tak suka. Nizam pernah mengarah Ruhaini. Ruhainis ya? Ruhainis. Pronunciation-nya. Artikulasi saya betul ke? Ruhainis. Alright. Okey, secara jujur, Ruhaini telah dipilih oleh saya rasa TV station dan penerbit. Mula-mula saya takut tahu sebab apa banyak orang komen cakap lakonannya kayu dan sebagainya. Macam mana you boleh jadi pelakon? Jangan jawab. Kau jawab kejap lagi. Kita jawab selepas ni. You ambil nafas dulu. Ambil nafas, baca ayat kursi segala macam 3 cool, baru you jawab. Okey, kita kembali selepas ni kita kasih panas lagi dan merancangkan apa? Ya ke? Alright, love you. Woo! Kembali lagi bersama dengan kami dalam rancangan. Ya ke? Jangan serius lah, Dek. Jangan serius, Dek. Tapi kau kena jawab juga, Dek. Kenapa nak jadi pelakon? Okey, kenapa nak jadi pelakon? Macam mana dia mula-mula boleh jadi pelakon? Macam mana? Sebenarnya secara kebetulan. Sebab kalau Anis bukan seorang pelakon, mungkin Anis seorang businesswoman. Okey, alright. So macam mana boleh memasuki ini? Okey. Mama nak dengar ni. Sebenarnya kakak Anis start berlakon dulu kan. Ristina. Siapa kakaknya? Ristina. Ristina who? Ristina kan? No, Ristina. Okay, Ristina. Okay. She's my sister. Dia berlakon dulu. Lepas tu masa tu Anis tengah belajar lagi dekat UiTM. Okay. Lepas tu first time Haji Zil daripada Zil Production offer Anis untuk berlakon satu tele, which is watak supporting je, watak biasa. Masa tu Anis tak ada basic lah, berlakon langsung, first time ni. And then dia kata, why not try lah. So Anis pun, masa tu tengah cuti semester, Anis pun pergi. Start daripada situ lah, first start depan kamera, everything. Lepas tu dapat offer. Ada tak terfikir nak masuk kelas balik? Terfikir tu ada. Setiap artis baru. Dia tak boleh fikir yang tu. Kena masuk. Ya, dia kena terus. Saya memang pujilah Zil. Haji Zil banyak dia bagi peluang pada pelakon-pelakon muda. Tapi juga pelakon-pelakon muda kena ambil effort lah. Pergilah belajar. Memanglah selalu orang akan cakap TV station. Ijat, ada cikgu tak? Saya dulu alhamdulillah saya bermula dengan Abang Badar. Jadi saya pernah my first film dengan ibu sendiri. Jadi memang kita ada kelas. Cerita apa tu? Berlari ke langit. Lari ke langit. Jadi saya bertuah lah kot, saya bersyukur sebab saya mempunyai director dan juga pelakon-pelakon Abang Rosyam waktu tu. Rupanya bila tengok dia orang rehearsal tu yang kena buat macam betul-betul. Even kalau menangis, macam ni rupanya dia orang ni beria ni. Memang sebiji-sebiji lah. Sebiji-sebiji. Jadi saya bila masuk syuting drama, dia orang akan bagi skrip, lepas tu okey buat sini. Okey, katakanlah masa rehearsal kau tak bagi betul-betul. Dia orang tunjuk ajar tak? Dia orang marah ke apa? Tak ada. Ada acting coach ketika tu? Ada. Siapa? Siapa ada? Kita tak ada acting coach tapi Abang Badar baru pengarah lah himself. Dia sendiri. Saya nak tanya soalan pada Siti Alizat. Tadi Siti Alizat cakap Abang Badar semua kan. Adakah pelakon tu sendiri akan macam dia punya lakonan tu akan hebat kalau dapat pengarah hebat? Tak, okey. Bagi saya setiap seorang pengarah dia ada dia punya jalan dia sendiri. Mungkin kalau saya dengan abang, saya tak ikut cara abang. That's why bila saya datang set, saya tak suka senyap. Saya akan berbincang, abang nak karakter macam ni. Sebab mungkin permainan saya lain, mungkin permainan abang lain. Tapi bila kita gabungkan, benda tu akan jadi cantik. Saya tak suka datang serah diri macam abang buat saya scene sebab nangis, watak sedih ada bermacam-macam. Mungkin ada level dia berapa. Jadi saya lebih suka berbincang dan saya rasa setiap director ada dia punya kelebihan tersendiri. Seorang pelakon yang hebat dia dapat menentukan arah tuju seorang pelakon dalam karakter dia dan sebagainya. Sebab sebagai seorang pengarah dia dah ada satu gambaran yang besar untuk keseluruhannya dan dia tahu bagaimana untuk menggunakan pelakon itu untuk merealisasikan watak ataupun scene-scene babak-babak yang dia perlukan. Okey. Di situ kita perlukanlah tapi kalau pengarahnya hebat, pelakonnya
Asbol. Tahu kan apa asbol? Asal boleh. Ngok. Tak dapat apa-apa lah. Kadang-kadang pelakon dia tak boleh harap pengarah saja. Dia sebagai seorang pelakon dia bertanggungjawab. Dia harus dapat memberikan pilihan-pilihan. Apa Zam? Okey, macam mana pula macam pelakon kalau dapat pelakon sparing yang kayu. Macam mana pula? Macam mana dia punya mutu lakonan selepas tu? Okey, kita nak tanya Lizat soalan tu. Nizam, soalan to Lizat. Kau berpairing dengan seorang jejaka yang kayu. You pernah lakon dengan si pelakon A ni. Bagi-bagi tak mantul, bagi-bagi tak mantul. Tak faham apa dialog kau. Okay, secara jujurnya saya bosan lah kat set kan. Sebab kita rasa macam alamak. Pernah sebab rasanya dia tidak study. Sebab saya tanya lepas ni awak tahu tak scene apa lepas ni? Sebab saya terfikir dia dah gelak-gelak, lepas tu dia tak tahu konti. Okey. So saya mestilah saya rasa kita lah pula kejap lagi kau orang cakap aku pula yang tak bagus. So dia akan efek tak you punya mutu lakonan nanti? Okey, kalau nak cakap cantikkan scene dia tidak akan jadi. Tapi kalau tentang mutu lakonan saya tak cakap saya bagus. Tapi saya selalu study apa yang saya nak buat. Jadi kalau dia tak tahu apa konti dia melalut, saya rasa macam bingung. Bingung yang macam kau tahu tak lepas ni scene apa? Jadi kenapa kau ketawa sekarang? Kejap lagi scene kita nak kena buat. Kau bagi tak dia masa tu? Saya cakap juga tak ada. Saya akan cakap sorry saya tak cakap saya bagus tapi scene selepas ini scene sedih ni. Dia cakap macam tu je Jad. Nasib baik tak kena kat I kan mama kan? Pelakon tu kan. Saya kasih kat akak. Agaknya kalau dengar Kak Uji. Ada lagi. So dia masuk klinik akak boleh? Okey Kak. Ada sesuatu sebenarnya. Ni si VT nak tunjuk ni. Komen daripada orang, silakan. Rohainis bukan pelakon yang kayu. Kita sedia maklum kalau seorang pelakon baru tu muncul dengan satu drama, confirm kataan kayu tu akan keluar pada mulut-mulut netizen kat Malaysia ni. Tapi kalau kita tengok drama-drama seterusnya seperti Menantu Tintong, Kalisa, bagi saya lakonannya dah improve. Dia seorang pelakon baru yang boleh diketengahkan bakatnya. Dia antara pelapis-pelapis baru yang boleh pergi jauh. Rohainis boleh berlakon, cuma kita perlu bagi dia ruang untuk dia perketengahkan lagi bakat dia lah. Mana kita tahu yang orang cakap dia tak pandai berlakon. Dia boleh berlakon, cuma kena watak-watak yang bersesuaian dengan karakter dia. Saya ada menegur lah cara lakonan dia. Ni awak kena more appeal sikit lagi supaya watak tu menjadi. Dan dia ikut. Alhamdulillah dia tak pernah nak terasa hati ke nak sentap ke tak ada. Kelambakan pelakon-pelakon baru ada baik dan buruk lah. Kita dapat tengok bakat-bakat baru. Mungkin penerbit nak muka-muka baru untuk disiarkan di televisyen. Ada pro and kontra lah. Artis berbakat tapi tak boleh berlakon daripada yang tak cantik boleh berlakon. Biasa imbang lah yang cantik dan tak cantik tu. Yang penting orang nak tengok pelakon tu sendiri berlakon macam mana. Alright. So Rohainis, you sebagai pelakon, kita tengok you sentiasa dengan bulu mata. Walaupun dekat rumah. Okay, what is your problem? Kesian dia. Saya tak pakai bulu mata, ni bulu mata betul. Okay, you tak pakai maskara. Kenapa? Perlu ke? Ikut karakter, kalau karakter orang susah tak perlulah make up. Habis tu you dekat dapur pakai tengok you pakai maskara. Kau tengok cara dia. Aku rasa rimau pun lari. Bukan Rohainis, harimau pun lari. Sekarang kau tahu kenapa aku susah nak berlaki. Saya memang ibu memang mama. Aku sangat heran pelakon-pelakon muda sekarang mesti pakai bulu mata apa pasal? Korang pakai contact lens apa pasal? Okay, mama. Cerita-cerita pengalaman kita berlakon sama-sama. Suara Saleha. Kita tak perlu pakai contact lens. Kita tak perlu apa. Korang jadi mata hantu apa pasal? Kita berlakon cerita apa? Suara Saleha. Dia naked dah, muka dia tak ada make up. Tetapi kecantikan tu timbul dari jiwa seorang wanita yang terseksa, yang terpaksa berkorban untuk kebahagiaan mak dia yang gila. Mak dia yang sentiasa merasakan hidupnya sentiasa bahagia. Hidup ni tak susah. Okey, itu dari mana? Dari perspektif pengarah kena make up apa semua. Pengarah tak perasan ke? Sekarang pengarah tak boleh marah pelakon. Tak boleh? Tak boleh. Zaman aku dulu, pengarah boleh cakap macam-macam kat aku ni. Oh, yeah. Rehearsal pukul 5, aku datang pukul 4.30, aku punya director kata, susahlah saya. Rehearsal pukul 5, I came at 4:30, I was late. Yes. Dulu zaman kita. Dulu, zaman when you come for a script reading, meaning you dah tahu apa skrip, apa karakter. You know from the first page to the last page, you should know. Okey, director komen. Kita nak director komen. Tuan director. Action. InsyaAllah dan tak adalah watak macam tu. Saya tak perlukan bulu mata tu pun. Kenapa dia orang suka pakai bulu mata? Tetapi kadang-kadang TV yang menasihatkan kami. So you are blaming on the TV station? I'm not blaming for TV station. Tapi dia macam gini. Kalau filem saya boleh terima. Bila drama, when you fighting about ratings, kenapa saya selalu bising dengan TV. Kenapa pelakon macam gini nak tentukan? Sebab diorang perlukan pelakon yang cantik.
ada kalanya kita perlukan watak tu watak miskin, tapi pelakon tu nak cantik. Pun ada juga. Dia ada juga okay, saya tak faham kenapa kita ada makeup artist. Okay, so you as a director, you beritahu tak pelakon tu? Do you So makeup artist ke? understand? Makeup artist ke? Saya sekarang beritahu kepada makeup artist. Engkau saja yang boleh makeup dia. Jadi buruk. Tapi dia akan pegang makeup tu dan makeup diri dia sendiri dan kadang-kadang kita akan terlepas pandang sebab apa kita ada 15 scene satu hari macam Alright. Okey. Hari ni buat Kak Uji marah aku tak tahu. tu. Kita akan terlepas pandang. Kadang-kadang kita sebagai, macam saya sebagai producer juga, kadang kita tunduk dengan session sebab satu je. Bila session ni, kalau demi Allah cakaplah, kalau cakap kebebasan berkarya memang tak ada. Cakap apa dia? Kebebasan berkarya. Kadang memang tak ada. Kebebasan freedom. Maknanya kita bukan buat filem. Filem lain cerita. Filem kita tekak kita nak buat macam mana pun. Kalau cakap TV dia ada rules and regulation dia. Sebab tu TV kalau pilih pelakon pun kadang-kadang minta mak cakap yang pelik. Tengok followers dulu. Instagram. Ya ke? Buka katalog dulu. Dia orang tak ada fikir macam kita propose. I don't have that many followers, 260 something. Tapi I banyak. 270 something. 270. I banyak. You banyak followers. Okay, 80,000. kakak tak ramai followers. Tetapi kenapa TV station memilih Fauzia Ahmad Daud juga untuk Hajah Hitro dengan syarat I will not put on any makeup. Betul? Saya tengok cerita tu. Okey, kerana saya bekerja sebagai orang yang mengendalikan warung. Sebab nama Kak Oji dah brand ni dah kuat. Brand Tapi dah untuk kuat. nak jadi brand yang kuat tu, it was not easy, baby. Sebab tu macam diorang. Macam diorang ni saya faham lah. Kadang-kadang pelakon-pelakon ni mula-mula dia macam kami, director pun, kadang-kadang producer sekalipun. Bila baru nak start new player ni, diorang kena ikut apa yang TV cakap. Tapi macam saya dah boleh besar kepala. No. I can understand now. TV station terpaksa ambil muka-muka yang muda-muda ni. Jadi sebab diorang tak boleh berlakon dan sebagainya, apa lagi nak buat supaya penonton suka? Make upkanlah dia, pakailah bulu mata, pakailah contact lens ke apa ke. I think is that the way? Sebagai pelakon tu cantik itu perlu ke? Bukan setiap masa, ikut karakter. Ikut karakter. Bila kita kata, okey, apa karakter kau, dia tak boleh jawab. Okey, tak apa Kak. Dia akan cakap, okey, wataknya sebegini. I want to hear the inti of the character. You can ask an acting coach. Okey, kita bergaduh lepas ni. Asap dah banyak sangat ni. Kita akan balik selepas ini. Kita gaduh dulu. Ji, aku suruh kau masuk. Berasap ni. Masuk. Rehat dulu. Sangat-sangat panas. Ya ke pada malam ini. Terima kasih kepada anda terus bersama dengan kami. Ada banyak lagi soalan-soalan kita nak aju kepada mereka. Tapi Rohani kena jawab dululah soalan yang Kak Oji begini tadi. Untuk menjadi seorang pelakon tak semestinya kena cantik. Okey. Semua tu bakat yang penting. Daripada bakat apa lagi? Untuk bertahan ni macam Mama Sniwati Fauzia Nawi. Macam Oji Ahmad Daud. Yes, alright. Takutlah nak jawab. No. Ini adalah platform Jujur untuk awak jujur. Sebenarnya sayang, yang garang-garang sebenarnya penyayang sebenarnya. Yes. Dalam hati ada bunga. Tapi kan, betul tak Ma? Yang garang-garang ni dulu sebenarnya dah teruk kena. Oh, saya pernah ambil skrip, pengarah ambil skrip. 5 minit je lambat. 5 minit, bukan salah saya pun. Runner tu yang datang lambat ambil saya. Ambil skrip, buang kat muka, now you get out from the set. Macam tu sekali. Macam tu sekali. Dia tak peduli saya anak Ahmad Daud ke, anak Sadia ke, they don't care. Sampai macam tu. Pengarah sekarang ada buat macam tu tak? Oh. Nizam nampak lembut sangat. Kau pernah mengamuk tak Zam kat set? Pernah, tapi masa mula-mula saya start dulu memang saya kuat mengamuk lah. Okey. Tapi saya discover lepas tu saya susah nak dapat job. Okey. And then you have to tunduk pada pelakon. Saya mengamuk dekat on set lah. Sebab kenapa? Saya akan mengamuk, saya akan maki dekat Facebook. Saya sebut Saya baca. So you luahkan dekat FB. Biar orang tahu senang sikit. Saya fikir sebab apa? Kadang-kadang bila dekat set ni, dulu saya selalu mengamuk, bukan mengamuk lah, saya marah. Tapi dia efek balik semula energi dekat set. Okey. True. Saya tak nak kadang-kadang bila saya mengamuk, nanti kadang-kadang ibu dekat bilik dengar. Nanti ibu pula dah konsentrasi. So saya terpaksa pendam lah. Nanti saya lepas, tapi bila dah habis saya akan panggil artis tu, kau tak hari ni kau buat puaka dengan aku gini. Kenapa? Sampai dia nangis saya akan buat. Kenapa? Sebab saya tak nak ganggu lakonan dia. Okey. Ijat dah berapa tahun berada dalam industri? Saya start sekejap je waktu tu. Masa tu saya buat filem Berari ke Langit. Lepas tu saya sempat 3 job macam tu. Lepas tu saya break 5 hingga 7 tahun sebab arwah my mum Parkinson, paralyzed. Baru start saya jaga arwah my mum. So sekarang awak rasa awak di mana?
Saya rasa saya berada di mana? Level sebagai seorang pelakon tu. Saya tak tahu level saya di mana. Tapi cuma yang saya cakap mungkin kalau dulu saya datang dalam industri ni semata-mata macam ketika itulah. Ketika itu tak tipulah kalau saya cakap. Saya sukalah sebab waktu tu pelakon tak berapa ramai. Jadi kita sibuklah kita nak membayangkan kita jadi pelakon-pelakon seperti inilah. Semua kan yang ada nama. Tapi yang bestnya saya ada kelas. Saya ada kelas, saya dididik oleh Abang Badar. Nama aku pun tak disebut. Nama ada nama ibu. Nama Kak Oji waktu ketiga itu. Pagi ini je, Bu. Siap kau pula nangis lepas ni, Jad. Dengan ibu lah, ibu. Budak, kau bagi aku ini je budak. Tak apa. Ibu, lepas tu Kak Oji. Waktu itu kita berfikir kita nak jadi legend lah. Tapi sekarang ni bila dapat offer balik, Alhamdulillah. Saya tak tahu saya berada di level mana sebab saya kena fight dengan pelakon-pelakon baru. Tapi saya tak... Tapi Ijat best. Yes. Saya pernah berlakon dengan Ijat. Ya, rahmat. Dan saya merasakan Ijat adalah di antara pelakon-pelakon muda yang mempunyai potensi yang besar dan dia sentiasa datang bersedia. Sekarang ni saya rasa macam budak-budak baru semua, sorry. Ada ke budak baru yang lain? Saya takut. Tak ada. Cakap budak-budak baru sekarang macam entahlah kalau datang set semua macam nak cantik kan. Kalau kita tak tahu lah zaman Ijat tak ada kot. Nak cantik satu hal. Dia tidak tahu pun tak tahu apa dia nak buat yang orang lama. Itulah satu. Saya pernah jumpa artis baru, saya tak kenal siapa dia pun. Dia buat PA. Bawa baju lain, bawa skrip, dia kata, ni siapa ni? Ramai ni kan, satu entourage ni kan. Ni PA saya bang. Oh, kau ada PA Zaman dulu, ramai-ramai, bila datang set, kita akan salam dengan director, dengan orang ramai. Kita makan ramai-ramai. Sekarang tak ada tau. Dulu kereta. Sekarang tak ada. Oh, dia macam Indonesia lah, Mama. Where the grade A artis tidak boleh bercampur dengan kru. Zaman kita, makan nasi bungkus. Pelakon lama ni, ada tak yang buat hal? Macam dia kayu tapi dia diva. Ada tak? Ya, ada. Ada juga. Macam mana? Macam mana, Zat? Adalah. Ada tak? Ada. Pelakon lama? Ada, tapi dia pandang Kak Oji. Dia kata ada, tapi dia pandang Kak Oji. Kau ni terpasal dengan aku, Jad. Kenapa bahasa tubuh dia? Tak baik. Mana mata dia kat Kak Oji? Kau kenapa tak pernah panggil aku pelakon? Kak, saya menggigil dengan akak. Okey, kepada penonton nak ajukan soalan, silakan. Kepada siapa awak nak ajukan? Yang mana satu nak tanya ni? Siapa nak tanya? Nak tanya pun takut, aku dah seram. Okey, mana satu nak tanya? Bagaimana Ruhainis menghadapi situasi apabila dikecam oleh netizen dan digelar sebagai seorang pelakon kayu? Saya terima apa saja kritikan sebab tu pendapat orang and banyak lagi memang banyak saya kena belajar sebab saya orang baru. Kenapa tengok? Kak Oji dah tengok dia macam jadi, aku yang seram. Tindakan Anis supaya tak mengganggu Anis punya konsentrasi. Jadi Anis tak baca apa je orang komen. Maksudnya yang tak membantu, yang tak membina, Anis ignore je. Mama, apa yang Mama kecewa dengan pelakon-pelakon sekarang? Mereka datang dengan tidak ada persediaan lah. Siapa seorang aktor tu tak ada, seorang aktor tu kena ada persediaan dia. Dan dia mesti datang, dia dah tahu apa yang harus diberikan. Dan dia kira macam katam lah skrip tu. Dan dia harus berbincang. Sebab sekarang dah tak ada masa untuk script reading dan sebagainya. We don't have that, apa orang kata, masa untuk buat rehearsal dan sebagainya. Tetapi waktu itulah kadang-kadang saya yang lama ni pun saya suka kalau director saya cakap, Ibu, I need more from that. Sebab kita sebagai pelakon kita tak nampak diri kita. Kita pengarahlah nampak kita. Puan Maria ingin ajukan soalan. Silakan Puan Maria. Okey, Puan Maria nak bertanyakan kepada Ibu Fauzia. Ibu Fauzia, okey. Okey, Ibu sebagai seorang aktris yang dah ada pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam industri ni lah. Macam mana Ibu melihat pelakon kayu ni efek dia dalam bidang lakonan lah? Yelah, bila dah kayu tu macam mana kita nak buat. Tetapi rendam dia. Tetapi saya selalu mengambil sikap beginilah. Dah dia memang kayu tapi dia diperlukan di situ dan dia telah dipilih. Apa yang perlu saya buat sebagai seorang pelakon yang berpengalaman, saya menggunakan kekayuan dia tu untuk menjadikan suasana itu lebih hidup.
Playing with the Maknanya ibu akan terus mendokong dia lah. Yes, saya tidak akan overshadow dia. Pelakon yang bagus, dia tidak akan membunuh orang lain. Sedangkan boleh kan? Boleh, senang sangat nak bunuh orang. Tapi itu bukan seorang pelakon yang mempunyai sikap yang baik. Saya pernah berhadapan dengan seorang pelakon, bukan baru. Sudah terkenal. Bukan zaman-zaman kita, Mama. Saya rasa amat-amat biadab bila seorang pengarah, tak kira dia baru ataupun lama, tetapi bila dia sedang memberi arahan kepada kita di dalam apa yang harus terjadi di dalam senario ya, itu. You listen to your director. Tetapi si pelakon ni duk sibuk mentweet, sibuk. Saya mengalaminya. Saya nak buat macam mana? Kan? Favorite? Nizam, kalau Nizam kena macam tu. Dan saya selalu dapat macam assistant director akan menegur artis tu, cakap ini director. Dia akan cakap lah, masa zaman dulu-dulu tak akan ada pelakon yang berani untuk melawan director atau buat-buat benda lain bila director sedang bercakap. Dan saya pula seorang pengarah yang akan beri arahan satu kali je. Sebab macam saya cakap, be professional. Saya anggap semua orang professional. Jadi kalau saya bagi arahan tu, bagi arahan satu kali je. Lepas tu lagi satu benda yang saya tak suka adalah, tak kira lah pelakon baru ke pelakon lama, mereka tak belajar skrip tu dan mereka tak menghormati naskah skrip tu. Yes. Dan mereka macam ada watak tu, katakan watak tu perlu menjadi seorang wanita jahat. Tiba-tiba dia takut nak jadi jahat sebab apa? Takut peminat. Dan dia melihat jahat itu dari satu dimensi je. Betul tak, Mama? Betul. Okey, saya mengalami masalah ini. Saya rasa Mama pun pernah mengalami masalah ini bila kita duduk di kerusi juri. Okey, ini saya nak tanya pengarah ya. Sampai kita bersoal, saya mempersoalkan, pengarah ini tahu apa atau tidak apa itu seni lakon. Jadi soalan saya kepada pengarah, siapa yang kita harus mempersalahkan? Baik pelakon kayu ke, pelakon yang tak kayu ke, tetapi bila kita duduk di kerusi juri, itu adalah masalah yang kita hadapi. Alright? So kita minta jawab selepas commercial break. Alright, panas! Woo! Panas betul lah. Memang panas. Semua yang kami berikan kepada anda dalam rancangan Ya Ke malam ini, laku tapi kayu. Kayu tapi laku. Kayu tapi laku. Okey, kita berbalik kepada soalan saya kepada dua pengarah ni. Okey, Nizamlah jawab dulu. Saya rasa untuk menjawab soalan tu tadi Kak Oji ada cakap macam acuan kan. Ya. Tapi kita kena melangkaui acuan tu. Dan caranya adalah pelakon tu perlu ada ilmu. Saya selalu macam sakit hati bila macam pelakon tu bila berlakon dia tak tahu, macam sebagai contoh Kubler-Ross 5 Stages of Grief. Baca skrip, bapa meninggal, terus menangis. No, cannot. Kita kena ada 5 stages of grief tu. Antaranya adalah denial. Dan bila kita denial tu, kita kena tunjukkan kita macam tak percayalah bapa aku mati. Menidakkan. Macam takkan ada orang call aku tiba-tiba cakap bapa aku meninggal sedangkan baru pagi tadi aku dengar suara dia. Kita perlu ada ilmu tu. Bukan, tapi ada pelakon yang dia tak baca, dia tak tahu tentang ilmu-ilmu psikologi ni. Dia terus memberi lakonan yang tiba-tiba stagnan lah, gitulah. Stagnan macam gitulah. Memang it's effective, penonton akan menonton, penonton mungkin akan dapat merasakan lakonan tu tapi tak real. Kadang-kadang pengarah tu sendiri pun kayu. Dia tak faham. Dia tak faham. Okay. Dia tak, ataupun dia stereotip. Dia stereotip. Dan betul, sebab tu betul. Dia bila kalau sedih mesti menangis. Mesti menangis. Kadang-kadang saya fikir balik, bukan pelakon tak boleh beri. Tapi kadang-kadang macam situasi, shot, lighting, makeup, skrip pun kadang-kadang tak akan membantu pelakon tu. Rezeki kepada director juga. Kadang-kadang kita akan terima naskah skrip yang hebat. Dan kalau pelakon baru tu akan terima naskah skrip yang hebat tu, InsyaAllah dia akan naik dan dia akan shine. Dia akan macam rezeki Ijat lah, dapat berlakon awal-awal dengan Badar, Rosyamno dengan Mama sendiri betul. kan. Saya bercampur tapi terus dengan orang-orang. Saya rasa itulah kesempatan dia untuk curi kan. Ibu punya lah, Abah Rosyam punya. Tapi macam sekarang kan sok-sok you all kan terus orang baru je kan. So dia macam mungkin adalah rezeki saya berpihak pada orang-orang lama. Saya banyak jumpa orang lama. Jadi saya pula kalau jumpa orang lama, orang tu bagi lagi saya nak
dia ni ada dia punya aura satu. Ya ke? I kritik you marah. Itu tak boleh. Anis, kalaulah berlakon dengan orang lama, Anis takut tak? Of course lah nervous. Saya baru banyak lagi. Ilmu kurang orang kata. Jadi tapi excited tu pun ada sebab kita banyak boleh curi ilmu macam Akak Ijat cakap tadi. Okey, adakah kerana tuntutan daripada TV ni besar kemungkinan tak boleh berlaku pengarah bekerja hanya untuk menyiapkan drama itu saja? Yes, sekarang dah macam tu sebenarnya. Oh my god, dah jadi kilang. Alamak, bahaya tu. Okey, saya tak tahu sekarang pro and cons lah. Okey, TV makin banyak, station makin banyak, slot drama makin banyak. So kita bayangkan macam mana kita buat sekarang ni. Passion, forget it. Tak ada. Okay. Dah tak ada passion sekarang ni. Dia terpulang tadi masing-masing. Sebab saya dengar ada pengarah yang mengarah 2 set satu hari pun ada. Yep. So how? Oh my god. Pagi set ni, petang set ni. So dia masuk, dia akan tengok je lah. So dia ambil master je lah, Master tebuk. Cut, okey. Peti-peti jangan anduran. Kayu tapi laku tapi kayu. Itulah dia kan, kayu tapi laku saya sebab ramai budak-budak baru kan, saya pun baru lagi. Tapi kayu tu susahlah kita nak cakap kan. Kayu tu dari segi macam siapa pelakon baru ni orang akan cakap macam kayu sebab mungkin dia yelah permainan dia tak berapa cantik bila dekat setiap kali apa yang dia cuba bawa dalam TV kan. Jadi dia kena ada ilmu. Bagi saya memang betul kena pergi kelas. Even kalau saya rasa bukan saya rasa hari tu saya ada dapat offer pergi teater, saya rasa wah permainan teater rupanya lagi besar. Saya ada belajar benda-benda macam tu. Jadi di TV ni kena permainan dia tak boleh main besar. Jadi kena ada benda-benda macam tu. Janganlah kau sebab tapi sekarang ni kita tak salahkan benda tu sebab kebanyakannya orang nak ambil sebagai duta. Kau cantik, aku dapat aja jadi duta. Tapi saya punya level tak ada pun orang jadi duta tak famous pun. Pada saya seorang orang baru tu bila dia datang dengan cara yang betul, prosesnya betul, insya-Allah dia tidak pernah akan jadi kayu tapi sebenarnya bakat juga memainkan peranan. Sangat. You are gifted, you are gifted. Yes. Kalau you tak ada bakat, macam mana pun buat, you tak boleh buat apalah. Okey. Alright. Izzat? Bukan pelakon saja yang perlu disalahkan. Kadang-kadang macam saya katalah, kadang production kena salahkan juga. Tak membantu, pengarah tak bantu sikit, tak bantu. Dan selain pada kita hentam pelakon baru ni, kita kena fikir juga apa kita membantu balik. Macam saya, kalau saya fikir, kalau berdepan dengan pelakon baru ni, pelakon baru yang kayu ni, saya kena ada fikir plan B. Apa saya nak buat? Ada option lah. Saya takkan biarkan dia terkotak-kanting membodohkan diri depan skrin saya. Nizam? Saya rasa selain daripada perlu ada ilmu, perlu ada bakat, perlu ada rupa. Rupa tu penting sebenarnya. Kita perlu ada passion. Oh ya. Kalau kita tak ada passion, kita dapat lihat tau. Kadang-kadang macam pelakon tu datang kat set macam tak ada semangat. Pelakon yang ada passion, dia akan datang set awal. Yes. Dia akan study dia punya craft tu betul-betul. Dan dia akan tanya pengarah tu macam Elizad selalu tanya saya tentang watak ni macam mana kan. Dan bila pelakon tu tanya kepada seorang pengarah seperti saya rasa macam dihormati sebagai seorang pengarah. Rupanya I'm paid to do something like this. Saya akan bagi apa yang saya tahu kan? Dan bila ada passion tu juga kita selalu dengar method acting tu apa benda. Sebenarnya method acting tu bila kita sebenarnya tarik pengalaman yang kita pernah ada. Kalau kita cerita sedih tu, Elizad selalu tanya, macam mana you nangis kan? Dia akan fikirkan balik pengalaman sedih dia dulu. Jadi bila dia ada passion, dia akan belajar benda-benda ni. Rohainis. Okey, you dah tahu apa nak jawab. Semua itu rezeki masing-masing, betul. Tapi saya belajar. Saya takkan berhenti belajar. Orang yang hebat pun jangan berhenti belajar. Never stop learning. Okay, whatever it is, darling. Ilmu tu sangat penting lah. Yes. Hebat mana pun tak salah mencari ilmu dan berterusan mencari ilmu. Yeah, the choice is yours. Pilihan tu ada pada awak. Awak nak berjaya pun, awak yang ada jawapan ni. Awak nak gagal pun, awak ada jawapan ni. Jadi gagal pun ada jawapan. Alright. We hope one day Rohainis akan bergelar pelakon wanita terbaik. InsyaAllah, darling. Give me 10. Give me 10. Begitu juga dengan Izzat. But you have to work hard. Teruskan Okay, karya baby? anda. Alright. Terima kasih Nizam, terima kasih Izzat juga. Mama, terima kasih banyak-banyak. Thank you so Jangan bimbang, much. kita datang hari ini ada tangisan, ada tawa, ada marah, semua ada. Dan ada hadiah. Yes. Jom. Kita nak kasih hadiah ni dekat orang. Yes. Okey, jom. Okey. Baik, kita akan umumkan nama yang mendapat tempat yang kelima, 4, 3, 2 dan juara kita pada minggu ini. Okey. Alright. Okey, we are ready? Ready. Tempat yang kelima pada minggu ini ialah
Siti Aliza. Mana hadiah? Diberi. Silakan kita Puan jemput. Maria, kita jemput Puan Maria. Hadiah ini ditajuk oleh Maria Miracle. Sekejap, ini award nombor 5. Okey. Tak apalah, tapi Ditajuk oleh Puan Maria Miracle. Sabar. Ada orang nak bagi. Puan Maria Kasih bagi. Puan Maria. Yes. Orangnya cantik kot. Baik. Sekarang kita akan umumkan Kak tempat yang keempat. Siapa? Pemenangnya ialah Nizam Zakaria. Okey. Pengarah dia ijazah psikologis. Cinta kura-kura Zaman? Ya. Cinta kura-kura. Psikologis tu buat pasal cinta kura-kura. I like the script. Cinta kura-kura. I like the story. Baik. Sekarang tempat yang ketiga. Siapakah yang akan memenangi Kak? Akak bagi tahulah Kak. Saya kena bagi tahu. Akak bagi tahulah. Pemenang yang ketiga. Belum apa-apa dah nangis kena dengan Fauzia Mendaul. Yes. Come on, girl. Yeah. Come on, girl. Come to my clinic. Come to my clinic. Tidak sia-sia anda menitiskan air mata Rohaini. Dapat nombor 3. Okeylah tu dapat nombor 3. Ijat tak nangis nombor 5. Okey, kita dapat lihat sekarang. Seniwati tersohor Malaysia. Ya. Seorang legenda bersama dengan pengarah yang juga tersohor juga. Ini pengarah bersuara lantang ni. Ini apa kurang ni? Tes tinggi mengarah. Dia punya ayat kepala otak kau je. Otak kau Pemenang tempat kedua ialah Syahrul Izzah. Dan juara Seniwati negara Malaysia. Fauzia Nawi. The champion, my friend. Macam mana kau boleh nyanyi lagu yang sama ni? Hello. I can read your mind. Yeah, alright. Okey, tanya kepada pemenang kita. Monggo. Ya, aku tahu sebab apa aku dapat ni. Sebab Okey. aku mak. Korang tak bagi aku, korang kecarut dengan aku kan. Ya, Okey, Puan, tepukan terima kepada kasih. hati-hati jemputan kita. Panas tak panas? Memang panas. Alright. Terima kasih juga diucapkan kepada Maria Miracle di atas sumbangan hadiah-hadiah kepada mereka. Yes. Dan jangan lupa minggu hadapan kita akan bersama dengan anda lagi. Ingat. A must watch program. Yeah. Yeah. Alright, thank you. Dah, Bye-bye. Kak. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, bye.